Okey. Meninggikan suara dengan nada tertentu. Itulah maksudnya, maksud ratapan. Meninggikan suara dengan nada tertentu. Baik. Kemudian kita lihat An-Nawawi menjelaskan ulama semuanya sepakat dalam keadaan mereka berbeza pandangan. Artinya walaupun ulama berbeza pandangan dalam memahami hadis tadi, tapi semuanya sepakat bahawa maksud tangisan dalam hadis itu ialah tangisan yang mengeluarkan suara dan ratapan, bukannya tangisan yang mengeluarkan air mata. So kalau orang tu dia menangis sampai keluar suara namun tidak menjerit-jerit, bahunya bergerak-gerak kerana tidak dapat menahan sebab di dada, itu tidak dianggap sebagai ratapan. Kalau sebagian orang tu dia sebut alah ayah dah pergi sebagai contoh, ayah dah tak ada, tu tak apa, itu bukan ratapan, itu bukan ratapan. Lagipun dia hanya mengucapkan perkataan yang betul bahawa ayahnya memang dah tak ada dah pun, dah meninggal. Tapi kalau dia sebut benda yang tak betul, itu yang dianggap sebagai ratapan. Maka dalam isu ini kita boleh sebutkan ratapan bermaksud menangis dalam keadaan menjerit-jerit, menyebut-nyebut perkara yang tidak betul tentang si mati dengan tujuan mempopularkannya, sebenarnya juga mempopularkan keluarga yang masih hidup. Lebih kritikal lagi yang berlaku dalam budaya masyarakat tertentu tapi tidak berlaku dalam masyarakat Melayu mungkin, melakukan tindakan fizikal seperti menampar-nampar pipi. Kita tengok ada cerita dia tampar-tampar pipi, dia koyak-koyak baju seperti dalam budaya-budaya tertentu. Menceritakan perkara yang tidak betul atau berlebih-lebihan dalam media massa ataupun kepada orang lain. Baik, saya tak nak cerita detail lagi yang berlaku dalam negara kita ni macam mana, kita tangguh di rumusan nanti ya. Baik, percanggahan. Namun di sini wujudnya percanggahan antara Al-Quran dan hadis. Hadis menyatakan mayat diazab disebabkan ratapan keluarga. Al-Quran menyatakan seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Paling kurang ada 2 ayat yang menyebutkan perkara ini dengan jelas. Ayat yang awal ialah wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Ataupun dalam surah An-Najm, alla taziru waziratun wizra ukhra. Dalam kitab Musa dan Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. So ayat ini clear. Siapa yang buat dosa? Orang yang hidup yang buat dosa dengan meratap. Tapi kenapa si mati pula yang kena azab? Ini menimbulkan kekeliruan, confusing kalangan ulama. Ayat Quran kata orang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ataupun secara spesifik mayat atau si mati tidak menanggung dosa disebabkan perbuatan orang yang hidup yang meratapi kematian dia. Tapi dalam hadis terang-terangan menyatakan bahawasanya mayat akan diazab sekiranya keluarga meratapi kematian dia. Jadi ini benda yang agak mengelirukan. So kekeliruan ini perlu kita jelaskan dan inilah fokus perbincangan kita di sini tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik, penjelasan ulama. Dalam bab ini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama menerima Al-Quran dan menerima hadis. Hadis itu memang hadis yang sahih. Tetapi dalam aliran ini terdapat beberapa pendapat yang timbul. Dan inilah pendapat majoriti ulama yang akan menjadi perbahasan utama dalam nota kita ni. Saya minta maaf, saya tak tahu kenapa saya tak dapat betulkan nota ni. Biasanya saya boleh betulkan terus. So apa masalah, saya kena cek balik. Aliran kedua pula menolak hadis tersebut. Dikatakan ini merupakan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an dan seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Hamid. Namun sebenarnya bila diteliti oleh Profesor Ahmad Al-Qusayri sebagai contoh, tidak ada satu pun maklumat yang tepat menyatakan Abu Hurairah berpandangan demikian. Tolak terus hadis. Mustahil ada mayat diazab kerana tangisan orang hidup. Jadi terus menolak, itu bukan hadis. Katanya Abu Hurairah dan seorang ulama bermazhab Syafi'i, Abu Hamid yang berpandangan demikian. Tapi Profesor Dr. Ahmad Qusayri dia cek tak jumpa
mana dia asal ataupun maklumat yang menyatakan Abu Hurairah dan Abu Hamid berpandangan demikian. Maka aliran kedua ini sebenarnya tidak wujud pun, ya. Mustahil, dia macam sebenarnya hadis ini memang telah diterima pun oleh semua orang. Tidak ada pun orang menolak hadis mayat diazab kerana ratapan orang hidup, ya, ataupun ratapan keluarga. Baik. Tapi macam saya sebutkan tadi, ada beberapa pendapat ulama lah dalam memahami benda ni. Pendapat yang pertama, menerima hadis tersebut secara zahir dan mentakwilkan ayatul Quran. Maknanya mayat memang diazab. Habis tu ayat Quran yang kata seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain, okey, ayat tu kena takwil. Ayat itu yang kena takwil, bukan hadis yang kena takwil. Boleh ke Quran hadis menjelaskan benda yang ada dalam Quran? Bolehlah, sebab kata Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan kepada engkau az-zikra, yakni Al-Quran, supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Al-Quran datang kadang-kadang dalam bentuk yang mujmal, dalam bentuk yang umum. Maka Nabi datang memperincikan maksud umum yang disampaikan oleh Al-Quran, ya. Sebagai contoh, Al-Quran tidak menyatakan solat ada berapa rakaat. Maka Nabi lah yang datang menceritakan solatul subuh 2 rakaat. Kalau bangun lambat macam mana, solatul zuhur 4 rakaat. Bila habis waktu zuhur. Ini semua diterangkan oleh Nabi SAW. Walaupun ulama berbeza pandangan. Sebagai contoh, ulama berbeza pandangan bila tamat waktu zuhur, bila masuk waktu isyak. Itu perbezaan pandangan, tapi telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam bentuk yang umum. Baik, dikatakan ulama ini dia menerima hadis secara zahir dan mentakwil Quran ialah pendapat Umar dan Abdullah bin Umar. Dikatakan, saya tak kata memang betul-betul Umar berpandangan demikian. Tapi kalau kita lihat tindakan Umar yang menegur Suhaibur Rumi dan Ummul Mukminin Hafsah ananda beliau, jangan menangisi pemergian beliau kerana dikhawatiri beliau akan diazab dalam kubur nanti. Maknanya Umar macam diterima bahawasanya kalau anaknya menangis, dia akan diazab dalam kubur nanti. Boleh jadi kerana dia takut. Boleh jadi kerana dia takut. Dia orang warak, dia berhati-hati. Baik. Ibn Hajar pun dia memberikan pandangan beliau. Ini tak apalah yang tu. Antara ulama yang menyokong pendapat ini ialah Al-Ubbi. Ini bukan saya cek satu-satu ni tuan-tuan dan puan-puan dia. Ini nota ini saya ambil daripada tulisan ataupun kitab yang ditulis oleh Profesor Ahmad bin Abdul Aziz bin Mukrin Al-Qusayyir. Beliau yang telah buat kajian semua kitab-kitab tu, saya cuma kongsikan balik dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adalah beberapa tempat tu memang saya kaji sendiri di tempat yang lain. Tapi nota ni 80% ataupun 85% datang daripada Profesor Dr. Ahmad. Baik. Antara ulama yang menyokong pendapat ini ialah Al-Ubbi di dalam Ikmalul Mu'lim, Asy-Syaukani, ini Syaukani ulama besar dalam kitab Nailul Autar, Syarah Muntaqal Akhbar, dan Ibn Bas. Baik, sebagai contoh kita lihat fatwa Ibn Bas yang saya tengok dalam internet semalam. Fatwa-fatwa Ibn Bas ni dah ada dalam internet dah. Nah, dalam kitab pun ada. Baik. Mayat akan diazab jika keluarga meratapi kematiannya, hanya Allah Ta'ala yang tahu bentuk azab tersebut. Ini ialah pengecualian terhadap ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ibn Bas menjelaskan. Ibn Bas ni bekas mufti Mekah dulu yang buta, tapi cukup alim. Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah bercanggah. Kedua-duanya saling menguatkan antara satu sama lain. Dalam kes ini, ayat Al-Quran bersifat umum, manakala hadis bersifat khusus. Al-Quran tu dia umum. Orang tak tanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi hadis menjelaskan ada pengecualian. Iaitu kalau si mati, kalau keluarga meratapi kematian seseorang, si mati tu akan diazab dalam kubur nanti. Itu pengecualian. Al-Quran tu dia umum je. Hadis dia detailkan. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Baik. Jadi jika ditimbulkan persoalan, logikkah seseorang dihukum disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain? Orang lain buat dosa tapi kita pula tanggung hukuman dia.
Maka jawabnya ialah logik dari sudut nakal dan juga akal. Nakal ni dalil lah, dalil-dalil Quran dan hadis, dan juga akal, logik. Iaitu sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam surah Al-Anfal ayat 25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Artinya, apabila Allah Azza wa Jalla turunkan azab, semua orang akan ditimpa azab tersebut. Bukan hanya orang yang zalim. Kesemua orang akan ditimpa azab tersebut. Baik. Begitu juga dalam hadis, dalam ayat Quran yang lain, artinya yang buat dosa tu sebahagian orang. Tapi adakah hanya orang buat dosa yang ditimpa azab oleh Allah? Nah, semua orang ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya, sekiranya itu nanti. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kenapa? Kerana Allah nak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk. Sebahagian ulama' memahami ayat kerosakan di darat dan di lautan ni bererti negara-negara yang jauh daripada laut, wal bahri ni negara-negara tepi laut. Ada yang faham gitu. Tapi sebahagian ulama' yang lain memahami tak. Daratan dan memang lautan. Dan saya setuju dengan pendapat kedua, walaupun kebanyakan ulama' dulu fahamnya wal bahri ni negara-negara tepi laut. Tapi kalau kita lihat, memang berlaku dah kerosakan di laut yang mana menjejaskan kita. Orang buang plastik merata-rata sebagai contoh. Akhirnya ikan makan plastik, kita pula makan ikan plastik sebagai contoh. Ini kerosakan tu berlaku dalam laut tetapi dirasai oleh kita. So, siapa yang buat masalah tu? Semua orang ke? Tak. Sebahagian orang je yang buat kerosakan. Tetapi semua orang menanggung akibat daripada kerosakan yang dilakukan oleh sebahagian orang. Sebagai contoh orang bakar hutan kan, di Indonesia ataupun di Australia, semua orang ditimpa masalah. Yang buat dosa seorang orang je. Dalam kes ayat yang pertama Al-Anfal ayat 25 tu, musibah ataupun azab akan menimpa sekiranya tiada kegiatan amal ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Peringatan, tapi kita kena faham ulama' yang kata macam mana, macam bebas tadi kan. Dia sebut hanya Allah yang tahu bentuk azab tersebut. Artinya memang kena azab. Tapi kita kena faham ulama' yang menyatakan mayat yang kena azab ini, mereka pun faham bahawasanya Allah bersifat maha adil dan maha pengasih. Kita mesti meyakini bahawa tak ada siapa pun yang akan dizalimi ataupun dianiaya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita tidak mengetahui maksud azab yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Adakah ia datang dalam bentuk berterusan ataupun seketika sahaja? Apalagi kalau dia orang yang soleh. Mungkinkah azab itu datang dalam bentuk kutukan malaikat sahaja? Sebagaimana yang saya sebut dalam hadis yang awal tadi, betulkah kamu sebagaimana disebutkan oleh keluarga kamu? Harapan keluarga lah, ketua keluarga dan sebagainya. Mungkinkah azab itu sebenarnya hanya datang dalam bentuk kutukan? Jadi, ulama' yang menerima bahawa mayat memang betul-betul diazab ini, mereka tidaklah ingin menyatakan Allah ini bersifat zalim, tidak. Tetapi mereka menerima hadis itu secara zahir. Nabi kata macam tu kita terima. Siapa kita nak mentakwilkan hadis secara berlebih-lebihan? Itu pendapat mereka lah. Jadi, tapi bentuk azab tu bagaimana? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Itu aliran pertama. Menerima hadis secara zahir. Baik. Sekarang ni kita pergi pula aliran yang kedua. Menerima ayat Al-Quran secara zahir dan mentakwilkan hadis. Ayat Quran kata tu memang betul dah. Bahawasanya kita tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi hadis yang menyatakan mayat diazab dalam kubur nanti, itulah yang kena takwil. Baik, macam mana tu cerita dia? Ada banyak pandangan Kak Syida ya.
Kalau ikut Profesor Ahmad, dia senaraikan 12 pandangan ulama dalam aliran kedua ni. Tapi saya tak faham yang pandangan yang ke-11. So saya hanya kongsikan 11 sahaja. Semuanya 12. Baik. Apa dia? Okey, tak apa, kita bukan nak pergi terlalu detail ya. Tapi saya ceritalah. Kalau kita ada benda-benda yang kita tak clear, tak faham tu, tak apalah, kita boleh bincang nanti. Satunya, mereka menilai fungsi huruf ba dalam hadis tersebut. Wa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Tu nampak tak ada ba situ tu kan? Ba tu. Ba itu perlu dinilai semula. Apa maksud ba? Macam sebelum ni kita bincang tajuk apa tu Kak Syida? Macam-macam ba tu, babul ilsaqnya, babul musahabahnya. Nak bahas tentang ba je. Kak Syida ingat tak tajuk apa tu bincang itu? Ustaz, tak ingat Ustaz. Tak ingat? Apa tajuk dia? Cek. Ajal boleh ditangguh ke apa cerita dia? Yang cerita pasal ba tu. Itu panjang kan, itu perbahasan yang agak kritikal lah masa tu. Okey, baik, tak apa. Mereka menilai, ulama menilai balik apa maksud ba dalam hadis. Wa innal mayyit yu'azzabu bi. Tu. Ba pada itulah bi. Bi bukai ahlihi alaihi. Ba ni dia ada banyak fungsi dalam bahasa Arab. Ada ba bermaksud ba melekat, ada maksud ba ni ba qasam, wabillahi, demi Allah. Farazimah ada respon? Ada. Tak, saya tak dengar. Okey, baik. Jadi sebab amalan. Apa dia? Sebab amalan tu. Amalan? Dengar. Dengar. Yang bab tu masuk syurga sebab amalan. Suara Farazimah dah jadi macam robot dah, tak dengar. Dia dah bab amalan Yang masuk syurga kerana apa? Kerana amalan kita tu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Masuk syurga kerana amalan ke ataupun kerana rahmat tu kan? Ya ke? Tu bahas panjang. Tak apa. Okey. Okey, terima kasih Farazimah. Masuk syurga sebab amalan kita. Betul. Terima kasih banyak. Baik. Jadi sesungguhnya azab itu, mayat diazab disebabkan ratapan keluarga. Ba tu ba apa? Sebahagian ulama kata ba di situ baul hal. Apa maksud baul hal? Ba yang menceritakan keadaan pada masa tersebut. Artinya, sesungguhnya mayat diazab. Bila mayat mula diazab? Ketika mula-mula masuk dalam kubur tu, di situlah bermulanya azab. Baik. Dan ketika mayat dimasukkan dalam kubur, itulah tangisan semakin menjadi-jadi. Kita mungkin, sebahagian kita tak ada kot macam tu kan. Ya. Tapi sebahagian orang kalau ikut budaya jahiliyah tu, masa mayat masuk dalam kubur telah makin menjadi-jadi dia punya ratapan dia. So, dia berkebetulan mayat dimasukkan dalam kubur, pada masa itulah tangisan ratapan itu makin menjadi-jadi. Dan pada masa itulah mayat mula diazab oleh malaikat sekiranya mereka bukan orang yang saleh. Kali kita ni insya-Allah lah ya, insya-Allah kita semua ni selamat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu doa yang selalu kita baca selepas tasyahud akhir sebelum kita memberikan salam. Ya. Baik. Jadi ba di situ baul hal menunjukkan kebetulan berlakunya masa tu. Mayat mula masuk dalam kubur. Masa itulah orang mula kuat meratap. Masa tu jugalah mayat mula diazab. Tapi pandangan ini nampak gaya tak berapa nak kuat lah. Ya? Macam mana pula Nabi, hadis Nabi tu larang kita meratap. Sekarang ni dia nak cerita kebetulan benda tu berlaku. Jadi benda tu dianggap sebagai takalluf. Takalluf ni sebenarnya bukan bermaksud berlebih-lebihan. Takalluf sini kan. Takalluf ni artinya pusing jauh sangat. Nak bagi logik tu pusing tu jauh sangat pusing dia. Itu kritikan daripada Al-Hafiz Ibn Hajar. So ini pendapat siapa? Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, ulama besar dalam bidah hadis. Al-Maziri dalam kitab Al-Mu'lim bi Fawaidi Muslim, Ibn Jauzi dalam kitab Al-Kashful Mushkil. Baik.
Pandangan kedua membahaskan pula alif lam tu al-mayyit tu. Kalau kita bahas dalam Al-Quran, alif lam ni, kewujudan alif lam ialah satu benda yang tidak boleh diketepikan dalam tafsir dan tadabbur Quran. Ada je jumpa je alif lam, perhatikan. Kenapa kawannya ada alif lam? Apa lagi satu perkataan yang sama, satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Jadi ulama akan memberikan penelitian yang mendalam terhadap alif lam itu sendiri. Kerana alif lam ni secara umumnya bermaksud, secara asasnya bermaksud alif lam ma'rifah. Untuk menyatakan sesuatu benda tu, memperkenalkan sesuatu benda secara jelas. Contohnya al-madrasah, sekolah tu, mana kita tahu sekolah itulah al-madrasah. Sekolah itulah, bukan sekolah yang lain. Tapi dia ada fungsi lain lagi alif lam ni. Dia ada pelbagai fungsi lah. Jadi sebenarnya bila kita nilai perkataan al-mayyit, innal mayyit, dia bukan merujuk kepada semua mayat, tak. Tapi mayat orang tertentu, iaitu merujuk kepada seorang Yahudi. Ini pendapat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah terkenal dengan orang yang paling lantang mengkritik pendapat yang menyatakan mayat diazab kerana ratapan orang hidup. Beliau antara yang paling kuat mengkritik. Nanti kita boleh buat perbincangan, saya pun cadang nak buat perbincangan fatwa-fatwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saya ada kitab ensiklopedia Ummul Mukminin, 400 lebih muka surat. Antara alimah yang orang alim cukup hebat, tetapi ada beberapa fatwa beliau yang cukup kontroversi dan mengundang kritikan ramai ulama. Tapi menariknya sepanjang beliau hidup tak ada ulama berani mencanggah pandangan beliau. Kerana apa? Hormat, kasih kepada ibu. Sebab beliau ialah ibu, bukan orang lain. Kasih tu tak kritik zaman beliau hidup. Lepas beliau meninggal, ramai ulama kritik tetapi menggunakan bahasa yang lunak, lembut. Baik. Jadi dia kata masa tu ada satu jenazah Yahudi lalu di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi pun sebut ayat tadi, hadis tadi, innal mayyit yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayat ini, bukan semua mayat, mayat ini dia azab disebabkan keluarganya meratapi kematian dia. Pendapat ini disokong oleh siapa? Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, ulama besar, khususnya ulama besar dalam usulul aqidah, dan juga salah satu pendapat Al-Khattabi di dalam Ma'alimus Sunan. Pedulikanlah salah eja tu ya, sebab saya tak dapat nak betulkan ejaan ni, saya tak tahu kenapa. Apa problem dia. Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, ke ibu-ibu je yang ada kat sini, minta maaf lah. Kok ada lelaki. Saya pun tak iklan di Facebook ya Kak Syida program hari ni. Kita lah. Baik. Tiga. Tapi pandangan ni, sebenarnya setiap pandangan ni dia ada hujah, dia ada orang tolak. Dia ada hujah, dia ada orang tolak. Tapi saya tak cerita lah detail, letih nak tulis semua benda tuan-tuan dan puan. Baik. Tiga, ada juga pendapat yang dikaitkan dengan Ummul Mukminin Aisyah menyatakan ia khusus untuk orang kafir. Bukannya untuk semua orang. Tak. Bukannya orang beriman, taklah. Walaupun keluarga meratap macam mana pun, mayat tak akan diazab. Yang keluarga meratap berdosa, keluarga yang meratap berdosa, dan dosanya boleh dianggap dosa yang besar. Tapi orang panggil apa, adakah mayat diazab? Tak. Kalau ikut pandangan Ummul Mukminin. Ini cerita panjang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, antaranya. Saya ambil satu petikan. Ibn Abbas ni berkata apabila Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, saya menyebutkan pendapat beliau bahawa mayat diazab itu kepada Ummul Mukminin. Apa kata Ummul Mukminin? Rahimallahu Umar. Ini style Ummul Mukminin. Dulu-dulu Ummul Mukminin kritik Abu Hurairah. Rahimallah Abu Hurairah. Sorry, saya check. Saya takut saya silap. Tapi dalam bait ini dia sebut, semoga Allah mengasihi Umar. Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah berkata bahawa Allah Ta'ala mengazab orang mukmin disebabkan ratapan keluarganya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, innallaha layazidul kafiru azaban bibukai ahdihi alaihi
Allah menambah bagi orang kafir azab sekiranya keluarganya meratapi kematian dia. Azab dah kena daripada orang kafir, tapi kalau dia keluarganya meratap, lagi-lagilah kena azab. Ya. Kata Ummul Mukminin, cukuplah kamu berpegang dengan Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Cukup. Dan siapa yang sokong pendapat beliau ni? Panjang lebar disokong oleh Imam Syafi'i di dalam Kitabul Siap Imam Syafi'i sebut, kalau orang kata macam ni, apa jawapan dia? Kalau kata macam ni pula, apa jawapan dia? Imam Syafi'i. Dan Ibn Abdul Bar, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, pengarang Kitabul Tamhid dan pengarang Kitabul Istizkar. Besarlah. Kalau dalam Syafi'i adanya Baihaqi, adanya Nawawi, maka dalam kitab mazhab Malik adanya Ibn Abdul Bar. Beliau kalau dalam Hanafi adanya Abu Ja'far Tahawi dan juga Al-Aini. Bahawa ini pendapat Imam Malik, kata dia. Atas alasan Imam Malik pun ada kod kenyataan Ummul Mukminin radhiyallahu anha di dalam Kitabul Muwatta' beliau. Orang kafir je kena azab, orang beriman tidak. So panjang lebarlah ulama bahas dan menolak, dan kebanyakan ulama menolak, bukan kebanyakan, ramai juga ulama menolak pendapat tersebut. Tapi pendapat itu telah disokong oleh ulama besar. Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni antara ulama terawal membahaskan isu kontradiksi dalam hadis ataupun hadis mukhtalif, hadis yang bercanggah. Baik. 4. Hadis ini sebenarnya merujuk kepada keluarga si mati yang sudah terbiasa dengan budaya meratap. Memang tradisi dah. Tok mati meratap, nenek mati meratap, moyang dulu mati pun meratap. Siapa-siapa mati meratap je. Dan si mati dia lahir, dia membesar dalam keadaan dia tengok ratapan itu berlaku. Ustaz. Ya? Ya. Yang menangis itu yang lelaki ke perempuan Ustaz, ke semua sekali? Ke macam mana? Semua, tak kira lelaki Oh ya? perempuan. Kalau Kak tengok cerita, Kak tak layan cerita Kak orang baik. Dia lelaki perempuan ada dua meratap Kak. Tampar-tampar muka. Kalau kita tengok budaya orang India sebagai contoh, tampar muka, koyak baju. Syiah lagi lah cederakan badan. Sebab ratapan Syiah ni melampau. Ya. Baik, terima kasih Kak. Jazakumullah khairah. Jadi si mati tadi duk tengok keluarganya duk meratap tu, tapi tak pernah pun dia tinggal wasiat. Nanti kalau saya mati nanti janganlah meratap. Dia tak pernah tinggal wasiat tu. Kurang-kurangnya dia wasiat pada isteri dia, anak-anak dia, kalau ayah mati nanti, ayah meninggal nanti, ayah wasiat jangan siapa pun meratapi kematian ayah. Nak menangis, meratap no. Jadi kalau dia tak pernah tinggal wasiat, maka dia akan diazab oleh Allah. Tapi kalau dia tak pernah tinggalkan wasiat, tapi lepas dia mati keluarganya tetap meratapi kematian dia, itu bukan salah dia, adalah yang penting dia dah bagi wasiat dari awal. Ataupun sebagai contoh, tak pernah pun keluarganya meratap. Tak ada tradisi pun keluarga meratap. Jadi si mati ni memang tak pernah tengok budaya meratap dalam keluarga dia, tapi tiba-tiba bila mati, ada keluarga si mati mengamalkan budaya itu tiba-tiba. Itu pun di luar kawalan si mati, maka dia tidak akan diazab. Ini pendapat siapa? Ini pendapat ulama besar, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah ya. Al-Imamul Bukhari. Orang nombor 1 dalam bidang hadis, Imam Bukhari. Tak ada siapa boleh lawan dia. Dan juga ini merupakan pendapat Abul Barakat Ibn Taymiyah, tok kepada Ibn Taymiyah. Abu Barakat tu ulama besar. Dia karang kitab Muntakal Akhbar yang disyarahkan oleh Syaukani dalam kitab Nailul Autar Syarah Muntakal Akhbar. Jadi untuk membezakan beliau dengan cucu beliau dipanggil Ibn Taymiyah, beliau dipanggil Abul Barakat Ibn Taymiyah. Baik. Imam Bukhari dia tulis tajuk bab yang berbunyi. Orang yang belajar Sahih Bukhari dia tahu fiqh Bukhari ni terletak pada tajuk bab dia. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'azzabul mayyitu bi ba'di bukai ahlihi alaihi idza kana an-nawhu min sunnati. Bab kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mayat diazab disebabkan sebahagian tangisan keluarga ke atasnya jika ratapan itu memang menjadi budaya dia. Baik, apa komen Abdullah bin Mubarak? Abdullah Mubarak pun ulama besar ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ibnul Mubarak
Cuma orang banyak kaitkan Ibnu Mubarak dengan dunia sufi. Walhal dia ulama besar dalam bidang hadis. Macam Hasan Basri lah ulama dalam bidang hadis, orang kaitnya sufi. Lepas tu bila cerita Hasan Basri ni kebanyakan dusta, bila bab sufi je banyak dusta. Hasan Basri. Ibnul Mubarak berkata, saya berharap jika dia melarang perbuatan sepanjang hayat dia, maka dia tidak akan diazab. Ini ada disebutkan disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab beliau. Beliau quote kata-kata Ibnul Mubarak. 5. Lebih kurang yang keempat juga tapi ada beza. Orang yang berwasiat agar kematian diratap, barulah dia akan diazab. Tak ada pun budaya meratap tu, tapi dia pula nanti kalau saya mati, saya nak orang meratap. Dan di Malaysia kat Syida, tuan-tuan dan puan-puan, memang ada agensi meratap ni. Di Malaysia pun ada agensi dia, tapi nanti saya cerita agensi di Malaysia ni dia special. Dia special, dia lain. Baik, tolong ingatkan saya agensi di Malaysia tu bagaimana ya, saya tolong masukkan dalam rumusan. Baik. Dia berwasiat, nanti saya mati nanti tolong meratap. Oh, baru nampak hebat. Dia nak nampak hebat sepanjang hidup dan selepas mati pun dia nak orang hebat. Sewa iklan dalam surat khabar, ucap belasungkawa sebagai contoh, takziah dan sebagainya. Dan dia macam-macam lah, dia nak suruh dia ni popular walaupun dah mati. Padahal bila dia dah mati dia tahulah dia popular tak popular. Tak penting dah masa tu. Tapi dia nak macam tu, dia yang wasiatkan. So kalau dia wasiatkan, kata Nabi SAW, siapa yang buat satu benda yang tak elok, kemudian ia diamalkan oleh orang lain, maka dia pun dapat dosa yang sama. Walaupun yang meratap tu keluarga dia, tapi sebab dia yang mempelopori benda tu, siaplah dia pun akan kena juga. Ni kena hati-hati. Ramai juga ulama yang menyokong pendapat ini, antaranya ulama besar Hanafi, Abu Ja'far Tahawi. Dalam dunia hadis ni kak, siapa yang tak kenal orang yang belajar lah, penuntut ilmu. Kita orang awam lain. Siapa penuntut ilmu tak kenal Abu Ja'far Tahawi, memang teruk lah. Ulama yang amat hebat. Dia kenali dulu sehingga sekarang. Ramai ulama ni, Syatibi, Sindi, Alusi, Sultan Mulla, Al-Qari dan sebagainya. Ramai. Contohnya, cuba ni tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu tengok ni, Mulla, bacaan dia bukan Mullah. Dulu ingat tak masa Afghanistan kena serang dulu dengan Amerika. Kata Mullah Omar, Mullah Omar. Bukan Mullah. Dia je M-U-L-L-A-H. Mullah. Kalau Mullah mesti kait dengan nama Allah. Bukan Mullah, Mulla. Mim, lam alif. Mulla. Kalau kita, kemudian Mulla ni dipanggil Maulana. Sebagai contoh, kita panggil Ustaz lah. Kalau orang Arab, Ustaz artinya Profesor. Kita Ustaz. Di Thailand Baba sebagai contoh, Baba. Dia tak gelaran masing-masing lah tu. Itu kata Ibn al-Asir. Baik. Habaib Ustaz? Ya? Habib. Habib tu yang berkait, kadang-kadang Habib ni sama ada dia keluarga Nabi ataupun orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi. Pun dipanggil Habib. Habaib tu jamak kepada Habib. I see. Habaib artinya Habib. Habaib yang lainnya. Perbuatan meratap, menampar pipi, mengoyakkan baju ialah tabiat jahiliyah, kata Ibn al-Asir. Mereka berpesan kepada keluarga mereka agar menangis, meratap dan menghidupkan ratapan tersebut. Perbuatan ini masyhur pada masa mereka dahulu. Hal ini ada disebutkan dalam syair-syair jahiliyah. Si mati akan dikenakan hukuman sekiranya dia berbuat demikian. Baik. 6. Seseorang akan diazab sekiranya dia tidak mengendahkan soal tersebut walaupun dia tahu keluarganya akan meratapi kematian dia. Dia buat tak tahu je. Aku tahu dah keluarga aku meratap tapi dia buat tak tahu je. Syok juga, nampak hebat. Sepanjang dia hidup tu dia tengok bila ada orang mati keluarga meratap, nampak hebat si mati tu. Orang puja macam-macam, ya Allah ni lah orang yang paling hebat. Lepas tu cerita pula karamah-karamah yang wujud, padahal tak ada karamah apa pun. Sembang je lebih. Dia pun rasa syok. Dia pun nak budaya tu, dia pun nak kalau keluarganya meratapi kematian dia. So dia buat awal-awal lagi dia buat tak tahu je. Dia tahu keluarganya akan beratap tapi dia tak tegur dari awal. Jadi pandangan ke-6 ni dekat-dekat dengan pandangan ke-4 tapi dia ada sedikit perbezaan ya. 7. Melihat kepada perihal tangisan atau ratapan keluarga tersebut. Dia akan diazab sekiranya dia dipuji melakukan sesuatu yang baik walhal tidak.
Contohlah kan zaman sekarang ni bila pemimpin mati, orang kata ni pemimpin berjiwa rakyat. Ya ke? Bukan ke dia banyak terima rasuah dulu? Tapi bila mati tu pemimpin berjiwa rakyat, suka dicari ganti, tiada galang ganti dan sebagainya. Puji berlebih-lebihan padahal masa dia hidup dulu apa benda kejahatan dia tak buat. Berapa banyak rakyat ditindas secara berlesen oleh dia mengikut undang-undang. Tapi bila mati tu puji bukan main lagi, negarawan ulung lah apalah. Walhal dia bukan demikian pun, orang puji berlebih-lebihan. So dia akan diazab. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan dari awal tu kan. Bila keluarganya meratap, duhai sandaran hidupku, duhai ketuaku, duhai macam-macam tu. Malaikat tolak-tolak dari dia sambil berkata, betul ke kamu dulu macam ni? Betulkah kamu dulu pemimpin berjiwa rakyat? Betulkah kamu dulu sanggup buat apa sahaja demi masyarakat? Betulkah kamu dulu berkorban segala-galanya demi kepentingan Islam? Ataupun kamu demi kepentingan diri sendiri? Malaikat pelekeh dia balik. Malu tuan-tuan ya. Bolehlah nak tipu manusia tapi malaikat ada catatan dia penuh dah. So tak boleh tipu malaikat ya. 8. Maksud azab yang disebutkan dalam hadis itu ialah kutukan malaikat terhadap si mati terhadap perbuatan ahli keluarga dia. Pendapat ni adalah disebutkan, bukan disokong, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Artinya malaikat kutuk je. Bukannya betul-betul kena azab. Malaikat kutuk. Oh teruk kamu ni. Keluarga kamu meratapkan main lagi ni. Jadi malaikat mengkutuk ataupun mengkritik dia. Itu maksud azab. 9 ni ramai juga ulama yang sokong. Sebenarnya azab itu bukanlah bermaksud kena azab, kena hukum, kena pukul, kena dera oleh malaikat dalam kubur apa. Tak, bukan begitu. Tapi perkataan azabnya diluas. Azab ni dia beza dengan iqab. Iqab hukuman, azab ni lain. Jadi artinya mayat akan rasa terseksa dan sedih. Dia tengok keluarganya, ya Allah kenapalah keluarga aku meratap. Kalaulah keluarga aku mengetahui ratapan itu dosa besar, pasti mereka tidak akan meratap. Kalaulah keluarga aku mengetahui bahawa sekarang ni aku berada dalam tamanan syurga, duduk dalam keadaan yang begitu nikmat, pasti keluarga aku tak akan meratap. Bahkan rasa bahagia, ya Allah, seronoknya tengok aku berada dalam tamanan syurga. Jadi dia sedih dengan tindakan keluarga dia tu kerana melakukan perkara yang ditegah oleh Nabi SAW. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai ulama yang sokong pendapat ini. Ibn Jarir At-Tabari, ulama besar. Dan Ibn al-Murabit, Al-Qadhi Iyad, Abu al-Abbas Al-Qurtubi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Qarafi, Ibn Utsaimin. Ulama-ulama besar ni. Apa kata Ibn Utsaimin? Saya cek semalam fatwa Ibn Utsaimin. Dia sebut, maksudnya ialah apabila keluarganya merata, maka si mati yang mengetahuinya dan dia berasa sedih. Kemudian kata Ibn Utsaimin, bukankah kita ada hadis yang berbunyi inna safar qit'atun minal azab. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dia punya hadis dia ni. Ni. Inna safar qit'atun minal azab. Azab tu kata digunakan. Sesungguhnya perjalanan jauh ataupun safar ialah sebahagian daripada azab. Adakah bila kita musafir? Contohnya esok mak saya ni lah nak musafir ni. Mak nak musafir dari sini balik ke Kelantan. Adakah kena azab sepanjang musafir tu? Tak kena azab. Cuma terseksa, letih. Dalam COVID ni nak berhenti pun payah. Jadi letih. Jadi azab itu bermakna letih, lelah, penat. Bukannya kena azab oleh Allah, tak. Jadi begitulah dengan mayat yang akan diazab nanti. Bukanlah mereka akan dihukum dan didera oleh malaikat dalam alam kubur. Kalla wa kalla. Tetapi maksudnya dia akan sedih dengan tindakan keluarganya. Kenapalah keluarga aku meratapi kematian aku. Baik. Pandangan ke-10. 10 ni kata pandang Ibn Hajar. Dia terima semua hujah yang dikemukakan oleh ulama. Tengok keadaan si mati tu lah. Kalau si mati tu wasiat supaya keluarganya meratap, maka dia kena azab. Kalau si mati tak pernah pun tegur keluarganya, menyatakan bahawa budaya meratap ni budaya tak elok, pun dia kena azab. Kalau si mati ni bukanlah orang baik sangat pun, tapi keluarganya berlebih-lebihan memuji dia,
dia pun kena azab. Dia tengok siapa dia mati tu. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibn Hajar. Dia terima semua hujah yang ada tu, tetapi binazir ila ahwalil mauta. Melihat kepada keadaan si mati. 11. Mayat yang disebutkan dalam hadis tu bukan orang yang benar-benar telah meninggal dunia. Macam kita baca hadis lah. Laqinu mautakum. La ilaha illallah. Talqinkan orang mati kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Talqin mautakum, orang mati. Kita pun ramai-ramai lah. Habis mati je kita talqin. Habis mati, ada kematian je kita talqin kat kubur. Betul. Kawan tu dah mati dah. Nak talqin buat apa lagi? Jadi kata ulama, laqinu mautakum. Mautakum bukan orang mati, tapi orang yang nak mati. Kalau dah mati kita nak ajar dia buat apa? So orang yang nak mati tu, orang dia dah nak mati, kita pun ajar dia la ilaha illallah. Itu yang betul kata ulama. Yang talqin-talqin berlaku di kubur ni sebab kita berpegang daripada hadis maudhu'. Bahawasanya kalau ada orang mengajar di kubur, wahai si mati, sekiranya malaikat datang bertanya, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Jawablah nabiku. Maka malaikat muka nakir datang ni, garang ni. Datang dengar orang mengajar kat luar. Dia dah belajar dah. So cancel. Malaikat cancel nak tanya soalan pada si mati tu sebab si mati dah dapat ilmu daripada orang hidup. Ini mengarut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengarut. Ya. Jadi itu hadis yang maudhu' yang palsu. Kalau kita tengok di Indonesia siap sembang lagi orang mati kat kubur, gelak-gelak lagi. Sebab dia percayalah si mati tu boleh dengar satu-satu apa yang orang hidup kata. Tidak mustahil orang mati boleh mendengar, tapi bukan semua. Kalau dengar semua, pening orang mati kat luar tu. Macam mana ni? Covid lagi, politik tak habis-habis lagi. Pening dia. Kalau dia ahli politik, tak fikir pasal politik dalam kubur lagi. Ini kita kena faham ya. Disebabkan kepercayaan orang mati boleh dengar ucapan orang hidup lah. Orang kata tu jangan pergi ziarah kubur pada hari raya, nanti sedih si mati. Kita duduk beraya, dia orang dalam kubur. Tak boleh makan lemah, tak boleh makan ketupat. Ini mengarut. Si mati tak ada keinginan pun terhadap benda tu. Baik. Jadi yang dalam hadis tu bukan menunjuk pada orang mati, tapi orang nak mati, kata dia. Nak mati tu dalam nazak tu orang pun mula menangis, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dia masa tu dia makin terseksa dengan tangisan yang ada tu. Makin terseksa, dia maknanya dia meninggal dalam keadaan terseksa, ya, terasa kepedihan sakaratul maut dia tu. Baik, itu pandangan ke-11. Pendapat ini dilihat tidak kuat memandangkan ada riwayat hadis yang menyatakan azab itu berlaku dalam kubur. Al-mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayat diazab dalam kubur disebabkan ratapan terhadapnya. Bukan masa mati, bukan kat rumah, kat kubur ni yang kena azab ni. Okey, baik. Rumusan. Sebelum pergi rumusan tu, Kak, saya berhenti sekejap Kak ya. Ya Ustaz. Sekejap je. Selamat. Saya dah tergerak ke mana pula ni. Okey. Okey, sekejap lagi saya datang. Okey Ustaz. Jika ada soalan yang nak diajukan kepada Ustaz, bolehlah simpan siap-siap ya. Banyak persoalan ni kalau tak tanya ni. Amalan orang tua dulu-dulu kan. Dah ada kematian, bila Tuhan azab. Hari ni kita belajar tentang hadis tentangnya. Barulah kita dapat benda tu.
Okey. Maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz. Ada apa yang boleh kita bincangkan dahulu sebelum kita rumuskan? Ya, Ustaz, siapa-siapa ada persoalan? Persilakan. Jom kita tanya soalan banyak ni nak tanya ni. Ustaz akan buat rumusan dulu ke Ustaz ke nak tanya soalan terus? Kita buka soalan dululah. Ya. Kalau ada chat pun tak apa ya. Ustaz, semasa seseorang tu nazar kan? Kan memang percayaan dulu-dulu lah, memang orang tua-tua kan, kalau memang kita tak bagi bising-bising dan so kita baca Yasin semua kan. Lepas tu katanya ada malaikat datang kan, memang malaikat maut pun memang ada jugalah, malaikat rahmat pun ada, malaikat rahmat yang apa tu, kalau ada kebaikan pada roh tu macam kalau kita buat sesuatu yang tak baik tu macam menghalanglah kebaikan daripada doa pada malaikat rahmat tu kan. Betul ke Ustaz macam tu Ustaz? Anggapan yang macam tu. Macam mana Kak tak clear lah. Okey. Macam ni, kalau macam masa seseorang tu nazar kan. So kita kena buat benda yang baik-baik lah. Maksudnya baca Yasin, baca apa tu lah kan. Inilah, jangan kita buat sesuatu yang tak baik lah. Maksudnya kita macam mungkin ada yang setengah tu bergaduh kat situ ke, ada yang tak setuju apa-apa ke. Maksudnya macam tu kan tu. Kalau kita buat keburukan tu akan menyiksa, maksudnya menghalang daripada apa tu yang nazar tu mendapat rahmat pada malaikat. Okey, saya kena cek balik lah maklumat yang Kak sebut ni. Best yang maklumat tu. Tapi saya tak tahu. Saya kena cek balik. Kalau saya jumpa jawapan, kita kongsikan ya. Terima kasih banyak Kak. Okey. Tambah-tambah berubuk dah harta masa mati tu. Yelah betul. Sebab bila tak semua tu masa mayat tu mungkin anak tu tak suka ke bapak dia ke kan, tak suka apa-apa, misalnya bergaduh antara anak dengan anak dengan bapak ke, jadi macam berlaku sesuatu yang tak diingini dah kat situ kan. Ya Kak. Terima kasih Kak, tapi saya tak tahu jawapan dia. Okey Ustaz, tak apa. Ada yang lain ke? Soalan ke? Tak ada yang Pak Ayub Ustaz. Saya teruskan rumusan lah. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan, ya sebahagian tu kerja sambil kerja sambil dengar kan? Ya. Okey, tak apa. Kalau ada apa-apa boleh di ruangan chat ataupun direct lah. Rumusan dia. Satu, hadis Nabi SAW begitu keras terhadap budaya ratapan ini untuk mendidik kita lah sebagai umat Islam. Mesti ada identiti. Jangan ikut budaya jahiliyah. Elok kau duduk menjerit-jerit bagaikan suara himbar. Dia sebut macam mana? Waghdud min sautik. Waqsid mi fi masjika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara himbar lah tu yang duk menjerit-jerit yang tak tentu pasal tak ada tujuan tu. Jeritan yang tidak mendatangkan manfaat bahkan mendatangkan mudarat pula kepada si mati. Baik. Dua, kita sekarang mungkin tidak meratap sebagaimana Arab Jahiliyah dulu. Kita orang Melayu tak ada budaya meratap. Menangis sampai keluar suara tu ada, tapi tak adalah menjerit-jerit. Menangis keluar suara tu boleh lagi. Sampai berkata ayah dah pergi, tak apa lagi, insya-Allah boleh. Tapi umpamanya apa yang berlaku tempat kita macam mana? Okey, saya datangkan beberapa contoh. Nanti tuan-tuan dan puan-puan ingatkan saya tentang agensi tu macam mana. Membawa kisah yang bukan-bukan dalam media massa atau media sosial ni. Macam-macam cerita kita dengar pasal si mati. Tambah-tambah kalau harian Metro, lagilah. Kalau dulu yang pusat penyebaran cerita bukan-bukan ni, Mastika. Sebahagian tu betul lah, tak nafikan. Tapi baca Mastika mesti ada cerita-cerita bukan-bukan, termasuklah kisah pelik-pelik di Tanah Suci Mekah. Jadi lakulah Mastika tu tapi dengan cerita-cerita yang tak bukan-bukan tu. Jadi sebagai contoh yang hari tu berlaku yang ada seorang wanita bila dia dikebumikan, bercahaya muka dia. Orang pun bising lah bercahaya muka. Orang bahas balik. Bercahaya muka tu sebab memang bercahaya ke ataupun sebab flash kamera tu. Jadi panjang pula bahas benda yang tak ada faedah.
Lepas tu ceritalah orang ni baik ni, orang dia orang pemurah. Habis tu orang lain pun pemurah juga, bukan dia seorang pemurah. Berapa ramai dia orang pemurah, orang baik-baik, orang kuat ibadah, orang soleh, orang yang hidup dengan membantu orang miskin, mati tak adalah muka cerah, tak adalah mayat berbau harum, tak adalah pelik-pelik, mati macam tu lah. Jadi tapi kalau kita nak kata dia ni pemurah, orang lain pun pemurah. Kalau kita nak kata dia ni kuat jaga ibadah, orang lain pun kuat jaga ibadah. Jadi kenapa cerita itu disensasikan? Betul ke ataupun ada orang nak ambil kesempatan, sama ada media mengambil kesempatan untuk melariskan media masing-masing, surat khabar sebagai contoh, majalah sebagai contoh, ataupun apa-apa, Facebook dan sebagainya, ataupun apa sebenarnya cerita dia. Rekaan supaya keluarga si mati itu popular. Jadi ini cerita yang mengarut ya. Baik. Kadang-kadang kita ni terlebih promosi. Zaman sekarang, dulu orang bincang bila promosi, orang bincang promosi yang baik. Kita menceritakan benda kebaikan untuk mempromosi barang kita. Contohnya orang yang nak promosi kek yang dibuat oleh dia. So dia ceritalah apa kebaikan kek dia. Tidak terlalu manis sebagai contoh. Ada makanan yang baik dalam tu, seperti contoh kismis ke ataupun apa, dia ceritalah. Enak dimakan dan sebagainya. Dia cerita benda baik. Tapi zaman sekarang ni dia tak cerita dah yang baik. Dia bad marketing. Dia cerita benda yang buruk. Dia pun ciptalah apa-apa sensasi supaya orang memburuk-burukkan produk dia. Hasil daripada orang memburukkan produk dia lah, produk dia pun popular. Ini orang zaman sekarang. Jadi ini ialah budaya ratapan yang berlaku pada masa sekarang. Kenapa? Okay. Puan Azlina, mayat dia azab sampai bila, sedangkan masa itu kita jahil lagi, setelah 20 tahun dia azab sampai bila tu serah pada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu, ya. Tapi saya berpegang pendapat bahawasanya mayat bukanlah dia azab betul-betul berdasarkan yang kita kupas panjang tadi. Tetapi kalau kita ambil pandangan Ibn Hajar tu, kalau si mati tak tegur keluarganya jangan meratap, jangan tengok keluarganya meratap, maka si mati memang kena azab oleh Allah. Tapi azabnya bagaimana, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa lama kita serahkan pada Allah. Yang pasti Allah tidak akan menganiaya orang disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Baik. Mesti Allah akan buat secara adil lah. Terlalu mensensasikan kematian seseorang seolah-olah si mati itu terlalu baik. Ada kaitan tadi juga. Sebagai contoh kan, mati ada, tapi minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, di sini je. Ini hanya dalam Zoom je kan? Kat Syeda tak ada disebut apa kan? Tak ada. Ada artis yang meninggal, tak payah sebutlah nama apa-apa ya. Bising ramai orang datang ke masjid, penuh masjid bagikan solat Jumaat. Sensasi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, orang pun ceritalah kerana artis ni baik, suka sedekah. Nombor satu mak dia, yang kedua dia kuat sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang lain pun berapa ramai buat baik pada mak. Berapa ramai kuat sedekah. Tapi tak adalah pula sampai melimpah-limpah orang datang bagikan solat Jumaat. Dan yang ni ialah ironinya, lepas kematian si artis yang ramai orang datang, kita bukan cerita pasal artis. Artis yang dah mati, cerita dia ghafarallahu lah, semoga Allah mengampunkan dia dan semoga Allah mengampunkan kita semua, tak ada kaitan dengan si mati. Yang kita bincang orang hidup ni. Orang hidup yang ada cerita macam-macam ni. Ya. Ramai yang datang bagikan solat Jumaat. Ironinya, beberapa lama selepas itu, ada seorang tokoh ilmuwan yang amat hebat, amat soleh di Kelantan, iaitu Abdullah Al-Qari. Ustaz Abdullah, kerajaan Kelantan beri gelaran kepada dia Al-Qari kerana terlampau banyak membaca buku dan menulis buku. Di saat orang lain di Malaysia ni tak berapa menulis buku, Ustaz Abdullah Al-Qari dah ada puluhan buku. Rasanya mungkin buku dia dah sampai 100 ataupun lebih daripada 100 kot. Dia meninggal dunia ketika dalam perjalanan pergi solat subuh ke macam mana saya lupa. Dan tak adalah pula orang cerita bahawa ramai orang pergi solat jenazah pada dia bagaikan solat Jumaat melimpah ruah. Tak ramai pun.
Disebabkan apa yang ramai tu? Sebab dia selebriti, ramai dia orang pergi. Facebook mata-mata kawan Facebook dia berapa ramai, kawan Twitter dia berapa ramai, kawan Instagram dia berapa ramai. Ramailah orang pergi. Tapi alim ulama yang tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada apa benda ni. Dan Ustaz Abdullah Al-Qari pula bukannya seorang yang terkenal, dia bukan selebriti, dia hanya penulis buku. Yang berkongsi ilmu-ilmu ni sejak dulu lagi, sejak saya sekolah rendah ni dia kenal Ustaz Abdullah Al-Qari antara tokoh Ma'al Hijrah Kelantan ni. Seorang yang sangat soleh. Tapi tak ada pula orang ramai pergi solat jenazah pada dia. Jadi, tapi kita ni berlebihan. Adakah bila ramai orang solat jenazah, itu tanda dia orang soleh? Adakah bila sedikit orang solat jenazah, maka itu tanda dia tidak soleh? Bukan begitu. Soal ramai tak ramai solat jenazah ialah cerita orang hidup. Orang hidup soleh ke tak soleh? Nak pergi solat jenazah ke tak pergi solat jenazah? Tapi kita terlalu berlebihan. Kemudian masuk berita lah, ustaz tu komen, ustaz ni komen, tokoh ni komen, tokoh tu komen, berlebih-lebihan. Akhir sekali apa yang berlaku? Ya, sekali lama kemudian kita buruk pula pasal keluarga dia. Masuk media juga cerita buruk pasal keluarga dia. Bukan, saya tak cerita pasal keluarga dia, saya nak cerita media yang mainkan peranan untuk mengangkat seseorang dan menjatuhkan seseorang. Ini bahaya. Ini meratap cara baru yang berlaku pada zaman sekarang ni. Cukup bahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang mati keluarga kita, lah tak payahlah nak bising-bising. Ramai orang datang, ya Allah, kita pun update Facebook. 2,000 orang datang solat jenazah. Tak perlu, tak penting. Tak penting pun. Kita serahkan daripada Allah. Kita takutnya malaikat tolak dada dia je. Ramai orang pergi kamu kat dunia tu. Kata ribu-ribu orang datang solat jenazah. Kamu ni memang baik ke? Betul lah. Memang kamu ni pemurah sangat ke? Nanti malaikat tanya detik, kita tak jawab. Buat malu. Kita kat kubur ni malukan main lagi. Orang duk puji kita, jaja nama kita. Walau kita tak ada apa pun. Ini kita kena hati-hati ya. Tak payahlah nak mensiasatkan kematian. Itu tak penting pun. Mensiasatkan bentuk kematian tu pun ada juga. Mati dalam sujud lah, mati masa solat lah, mati ketika azan. Tak ada masalah. Dia nak mati masa azan, insya-Allah dia orang soleh. Mati masa solat, insya-Allah orang soleh. Kita tak bincang soal orang mati, kita bincang soal orang hidup yang berlebihan. Itu penegasan saya ya. Orang yang mati dalam solat, insya-Allah orang soleh. Mati masa azan, insya-Allah dia orang soleh. Ada seorang ustaz mati masa khutbah Jumaat pun, insya-Allah dia orang yang soleh. So kita tak cerita pasal orang mati, kita nak cerita orang hidup yang berlebihan. Dia mati masa sujud, hebat. Nabi SAW mati atas pangkuan Aisyah, bukan masa solat. Bukan masa baca Quran. Ucapan terakhir Nabi ialah Balir Rafiqul A'la, bahkan aku memilih untuk pergi menemui Tuhanku yang tertinggi. Berapa ramai sahabat Nabi mati atas katil. Ya, Khalid Al-Walid, Umar bin Al-Khattab. Jadi tak bolehlah kita terlalu mensiasatkan bentuk kematian tu. Tak semestinya bila mati dalam solat, yang dah mati dalam solat insya-Allah orang soleh. Tapi saya nak cerita sifir dia. Tak semestinya orang mati dalam solat maka dia masuk syurga. Dia orang soleh. Dan tak semestinya orang tu mati masa main bola, so dia ni bukan orang soleh. Tak main bola mati. Tengah main badminton mana-mana mati, bukan orang soleh. Tak boleh kata begitu. Siapa kita nak menentukan orang tu soleh atau tidak? Jadi kalau mati masa solat subuh sekali pun tak semestinya orang soleh. Dah ajalnya tiba pada masa solat subuh. Dan mati masa dia tengah main badminton, tak semestinya dia bukannya orang soleh. Mungkin dia lebih soleh daripada orang mati dalam solat tadi. Jadi yang kita doa pada Allah, husnul khatimah. Penutup yang baik ialah kita hidup dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan kita tidak pernah derhaka kepada Allah. Adalah dosa yang kita lakukan, mesti ada. Suka nak lari daripada dosa. Tapi biar kita jadi orang yang saleh, bertaubat atas dosa yang kita lakukan dan sebagainya. So ingatkan ada orang datang rumah. Jika pemimpin, kita dah sebut. Okey, agensi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ya, agensi ada sekarang ni. Saya dah tengok ada orang duduk agensi pasal kematian lah. Dia pun sediakan package dia. Sekejap ya Kak Syida. Ya. Okay.
Dulu orang buat package, okey, kalau mandi jenazah berapa kena bayar. Saya setuju. Kesian lah orang mandi jenazah tu biasanya orang yang tak ada duit, orang miskin. Jarang-jaranglah kita jumpa orang kaya nak mandi jenazah. Orang kaya mandi jenazah tu, maknanya dia tolong memandikan jenazah, bukan kerjaya dia. Sekarang ni pihak masjid ada menyediakan orang yang bekerja sebagai tukang mandi jenazah. Memang kena bayar lah. Dan jangan bayar RM20. Saya setuju lah, bayarlah mahal sikit. Saya tak tahulah berapa jumlah dia kan. Pihak masjid dah letak dah rate dia 100 ke 200 ke, bayarlah. Saya setuju itu kena bayar. Tapi package yang ada tu apa dia? Package salat jenazah. Package tahlil kepada jenazah pun ada. Saya tepuk dah, ya Allah, package solat jenazah pun ada. Maknanya kita membeli pahala, tuan-tuan. Package tahlil jenazah pun ada. Maknanya kita bayar, kita rasuah orang yang hidup ni, nak bayar, tolong baca Quran, baca tahlil, sedekah pada keluarga saya yang mati. Membeli pahala. Jadi ini yang berlaku. Ini agensi yang mengarut yang wujud pada masa sekarang ni, tuan-tuan. Apa lagi saya masih ingat sampai sekarang. Ada bukan tempat lain, kat kampung saya juga imam duk buat pengisytiharan lepas solat Jumaat. Kata siapa yang nak ni upah tahlil akan dibaca di Mekah depan Masjidil Haram. Ya. Satu nama RM10 ke RM20, maksud saya ingat dah. Kita letak je nama, kita bayar. Kalau 5 orang RM50 lah kena bayar. Kita bagi nanti ustaz akan tahlilkan di Mekah. Dahsyat, tuan-tuan sekalian. Apalagi kalau di Mekah bulan Ramadan 10 malam terakhir. Kalau kena dengan malam Lailatul Qadar, seolah-olah tahlil selama 1000 bulan, tak berhenti. Pahala dia. Ini agensi yang mengarut, yang dibenci sebenarnya. Yang ini semuanya orang yang menggunakan agama untuk kepentingan nafsu dan harta dunia. Tak boleh. Ya? Kalau nak buat kursus solat jenazah kena bayar, itu kursus, memang kena bayar. Tapi solat jenazah takkan kena bayar. Tapi itu yang berlaku. Kita orang ada duit, kita pun panggil budak-budak tahfiz. Saya dulu pun macam tu, Kak. Dipanggil oleh orang kaya, kawan-kawan, kita pergi baca Quran. Apa perasaan kita? Pertama, okey. Dia ada penilaian, Kak. Budak-budak yang hafal Quran ni dia ada penilaian dia. Kalau dipanggil untuk baca tahlil, baca Quran 30 juzuk ni, pertamanya berapa orang dipanggil? 30 orang dipanggil. Okey, kalau 30 orang dipanggil, seorang 1 juzuk. Zaman dulu kalau seorang 1 juzuk, dapatlah dalam RM10, RM20 seorang. Dulu, tahun 1997, 98, 99, budak asrama ni, kita ni bukan orang senang-senang ni, dapat RM10, RM20 seronok. Okey, baik. Tu kalau 30 orang. Dan berebut dah, sampai je dah berebut dah siapa nak juzuk 30. Paling lendang lah juzuk 30, juzuk 1 semua orang berebut. Kalau dapat juzuk yang lain, itu letih sikit lah. Ataupun ambil juzuk yang ada surah Yasin pun okey juga. Okey lah sikit. Baik. Baca Quran, laju. Memang laju. Baik, kelajuan dia tu, ialah kalau 1 juzuk tak terlalu laju. Tengok sampai je orang jemput kita naik kereta ni sampai ke rumah. Kita tengok dulu rumah orang. Rumah orang besar ni. Berbunga-bunga hati. Kalau rumah kecil je, gula dah dapat. Memang pernah dapat gula. Budak serama dapat gula nak berapa? Orang miskin nak bagi juga duit, tuan-tuan. Itu yang berlaku. Kenapa orang miskin nak bagi duit? Takut orang kata, mak mati tak bagi apa-apa pada orang tahlil. Dia malu. Dia bukan nak bagi pun, dia tak ada duit tapi dia malu orang kata. Mak mati pun tak sedekah. Baik. Kemudian, ya, kalau yang dijemput 15 orang, itu memang best lah. 2 juzuk, bayar mesti mahal. Kalau dijemput 10 orang, 3 juzuk, bayar lagi mahal. Lagi seronok. Bacaan, Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Bacaan cukup laju. Ala innahum yasnuna sudurum yasakhum min alaihina yasakhuna sirrum ya'lamu yusiruna ma yu'linuna innahu alimun bi zati sudur. Laju baca. 15 minit 1 juzuk. Bacaan terabu habis. Yang penting siap, aku dapat makan, aku dapat duit. Yes. Itu target kita. Dan orang memang orang menggula-gulakan kita dengan duit. Orang memang beli pahala. Kita ni pemberi pahala. Itu yang berlaku.
Ini berat tuan-tuan. Janganlah ada lagi kalangan kita jemput orang, upah orang baca tahlil ni. Jangan. Sekali-kali jangan. Sama ada kita. Tapi orang ni niat. Apa salahnya saya nak sedekah je pada budak tahfiz. Nak sedekah. Jangan suruh baca tahlil. Jangan suruh baca Quran. Nak sedekah je. Pergi ke sekolah budak, sekolah-sekolah orang tak ada duit sangat ni, sekolah kat kampung sendiri ke. Okey, saya baru kematian keluarga saya. Jadi arwah ada meninggalkan duit banyak, kami adik-beradik sepakat 5,000 di arwah ni nak bagi pada sekolah. Sekolah pun tanya, kena baca tahlil ke? Tak payah baca tahlil. Cukup doakan, tolong doakan si arwah supaya hidup senang lena dalam kubur dan tolong doakan kebaikan untuk kami semua. Cukup. Tak payah nak baca tahlil ke apa. Tapi kita membeli pahala, itu masalah yang berlaku. Ya. Perlukah diwar-warkan kematian dengan harapan ramai mendoakan kebaikan si mati? Boleh, tak ada masalah. Yang kita tak setuju ialah menguar-uarkan kematian dalam bentuk mempopularkan si mati. Dalam bentuk mempopularkan si mati, sebenarnya mempopularkan keluarga si mati haram dalam Islam. Tapi kita menyebutkan kematian seseorang dengan harapan ramai orang mendoakan, tak ada masalah. Memang itu yang kita lakukan pada zaman sekarang pun. Dan supaya orang tahu kawan tu dah mati. Nanti pakat duk message lagi, duk komen kat Facebook lagi. Pada kawan tu dah lama tak ada. Nampaklah kawan ni tak update Facebook dah 3 bulan dah. Dah mati dah. Kita maklumkan, tak ada masalah yang tu. Allahuakbar. Maaf kak, jadi saya dalam isu ni hujung-hujung tu membebel sikit, geram sangat hati jadi bebel tu. Kasih maaf banyak-banyak. 4 jurusan dia Ustaz? Ya? 4 jurusan dia? 4 jerumusan. Okey, 4 Hmm. jerumusan yang kita nak kongsi hari ni. Okey, wallahualam, ada apa-apa sebelum saya tutup benda ni? Kau cek. Ruang cek tu ada Ustaz soalan? Ruangan chat dah tak ada dah kan? Ruangan chat dah tak ada dah. Ada dah. Okay, Ustaz. Kak Syida ada apa-apa sebelum kita berakhir? Ya, kejap Ustaz ya, ada je. Mungkin tadi soalan tu dah dia jawab Ustaz tadi kan. Macam katakan, kalau kata ada orang berhajat, bila ada kematian je, ada keluarga kita berkematian, ada orang berhajat lah untuk nak buat tahlil dan juga macam apa tu dengan dia niatkan untuk membantu. So macam kita boleh, kalau kata bukan pihak kita yang nak buat tahlil tu kan, maksudnya ada pihak lain untuk nak buat tahlil tu dengan macam salat tahfiz ke, dia macam berhajat nak bersedekah, nak bacaan tahlil, bacaan Yasin pada arwah si mati. Tu macam mana Ustaz ya? Okey, kalau dia yang sendiri nak sedekah, kita tak halang lah, alhamdulillah. Walaupun ulama berbeza pendapat, boleh tak kita sedekah amalan bacaan Quran pada si mati ataupun zikir-zikir ataupun selawat. Imam Syafi'i sendiri tak setuju. Tapi kebanyakan ulama setuju boleh. Cuma ada satu isu lah, Nabi dan sahabat pernah buat ke benda tu. Okey, itu satu isu yang besar lah. Saya sendiri berpegang, kita keluarga boleh sedekahkan pahala bacaan Quran pada si mati, keluarga. Tapi pahala dia tu tak akan sebanding pahala dia buat sendiri. Kita serah pada Allah lah berapa pahala Allah nak bagi pun jadilah ya. Nak selamatkan daripada neraka tak boleh. Hanya Nabi Muhammad je atas izin Allah boleh mengeluarkan orang dari neraka. Kita ni orang kita ni boleh bagi pertolongan kecil-kecil je. Sikit-sikit je boleh tolong. Nak up pahala sikit-sikit, tu boleh. Baik. Kemudiannya kalau kita mendengar kematian orang, kita pun sedekahkan Al-Quran tu pada dia tanpa permintaan pun. Kita sendiri dengar je orang mati, kita pun mudah, ya Allah, aku bacakan Quran sedikit, kalau ada pahala aku nak bagi pada dia. Dan kemudiannya kita pun sedekah sikit duit, niat pada dia. Itu tak apa. Bukan permintaan orang, kita sendiri nak. So tidak ada masalah sekiranya atas keikhlasan kita sendiri. Soalan-soalan tu semua saya dah jawab ya. 2 soalan di atas tu, Puan Azlina dan Puan Fauziah. Baik. So kalau permintaan tu yang kita tak setuju. Permintaan kita tak setuju. Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan-puan, antara bila dia sebenarnya selagi mana kita duk niat saya bagi ni atas nama sedekah bukannya apa, selagi itulah budaya ni takkan hilang. Contohnya bila dia mati, kita pun pergi ke surau,
bawa nasi. Ya. Satu, makan nasi malam-malam 9-10 malam bukan Ya, benda betul. yang elok. Satu Mm-mm. hal dah. Okey, baik. Kita pun kata saya ni bukan guna duit si mati pun, satu. Dan saya bukannya nak upah orang sebab baca tahlil saya nak upah dia yang nasi, tak. Saya nak sedekah je. Baik, selagi mana kita duk kata saya nak sedekah, selagi itulah budaya tu akan wujud atas nama sedekah. Sepatutnya kita nak hapuskan budaya tu terus. Baik. Jadi paling baik ialah tak payah buat terus. Kalau kita sekadar umum ada berlaku kematian, cukup. Ada siapa nak sedekah bacaan Quran pada keluarga kita, alhamdulillah. Tak payahlah kita nak minta kita baca tahlil arwah pada sekian. Atau ada makanan pula, tak perlu. Selagi itulah budaya tu tak akan. Budaya bergantung pada orang. Ya. Kita sendiri tak doa, kita bergantung pada doa orang lain. Kita sendiri tak baca Quran, kita bergantung pada bacaan Quran orang lain. Tambah-tambah kalau di Kelantan, Kak, saya tak Ya. tahu tempat lain macam mana. Kalau mati malam tu dah buat tahlil arwah kat rumah. Bila buat tahlil arwah kat rumah, mesti ada makanan. Betul. Paling kurang lah masa saya kecil-kecil dulu, roti cecah gulai. Paling kurang. Sekarang ni nasi lah. Dah lah Kelantan ni banyak kencing manis. Makan pula nasi malam-malam. Ya. Budaya obesiti wujud. Banyaklah anak bebeknya. Ya, betul. Masa orang tengah datang ke rumah orang ni, dalam keadaan orang tu panggil apa, dia buat jamuan, bila makanan tak cukup, dia jerit, lauk habis dah ni. Ya Allah. Ada orang keluarga si mati ni tengah tension. Datang ramai rumah, tak tension ke? Saya tension saya. Saya orang datang rumah nak sibuk makan ni, saya tension. Masa ayah saya meninggal, orang datang rumah nak lawat tu tak apalah, kita pun rasa semangat, alhamdulillah, terima kasih datang. Tapi nak jamu-jamu orang, sorry lah, kita makan pun tak selera. Betul. Kita tengok makanan, ya Allah, tak selera. Saya ingat hari pertama abah saya meninggal tu, saya tak buat kerja apa pun. Biasanya saya balik rumah saya lah, duk angkat makan, minum, sediakan. Tak tahulah apa komen mak saya macam mana. Tapi hari tu kematian saya tak peduli pun. Saya serahkan ipar dua saya je buat. Saya tak larat. Saya dalam keadaan tekanan. Kita nak makan tak selera, nak jamu orang makan. Sedih. Orang datang makan sibuk-sibuk pula jerit lauk dah habis dan nasi tak. Makan je lah. Tapi jamu makan sendiri budaya tak elok. Jamu makan tu tak elok dah. Jadi budaya yang sepatutnya ialah budaya meringankan si mati. Keluarga si mati. Ya. Bukan meringankan pakat bawa makanan. Tensanlah keluarga si mati tak ada selera nak makan. Sediakan makanan untuk keluarga yang datang dari jauh. Ya. Balik jauh ni kita sediakan makanan. Lebih penting bagi duit. Nak tabur tu bagi duit. Meringankan. Tapi kalau dah kaya tak payah bagi duit. Bagi semangat. Kita bagi duit ni untuk orang-orang yang tertentu. Orang tak ada duit je. Keluarga yang dah ada duit jangan bagi duit. Sebab itu bagi pada orang miskin yang memerlukan duit. Ya. Jadi benda ni benda yang perlu dinilai dengan secermat mungkin. Jadi sebenarnya, dan masalah kita pada akhirnya Kak Syida, kita terlalu melayan kata-kata orang. Ya, betul. Banyak sangat. Mak mati takkanlah tak buat. Yalah mak saya yang mati. Mak saya insya-Allah umur panjang ya. Saya nak cerita contoh tadi. Minta maaf ya, Mak. Insya-Allah Mak umur panjang. Tapi abah dan nyonya. Abah saya mati bukan abah awak yang mati. Apa cerita? Ikut saya lah. Kenapa pula nak layan abah kita lebih-lebih? Lebih baik dia berbakti pada ayah dia sendiri. Kita tahulah cara kita macam mana. Ya. Jadi berlebihan. Takkan yang mati tak sedekah kot. Tak bagi apa-apa kot. Jamu-jamu makan. Dia kira arah tu. Suara orang terlalu banyak. Betul. Suara orang dilahirkan merosakkan kita. Macam kahwin lah. Yang kahwin banyak merosakkan majlis perkahwinan ni mak saudara ni lah. Betul. Andam dah sikit, pakai solid dah sikit. Sampai kawan-kawan pun tak kenal mana satu kawan aku yang kahwin ni tak cam. Mak saudara ni sangat menghasut. Yang kahwin tak nak orang. Tapi dia sibuk pula dengan urusan tu. Kalau dia menyibuk dengan benda baik, tak apa ni. Sibuk dengan benda-benda yang khurafat ni. Suruh pasang lagu kuat-kuat lah. Solid entah entah apa-apa lah. Begitu juga dalam isu ni. Cerita mulut orang tu banyak sangat, kita layan kacau. Ya. So kita kena biarkan. Yang kita nak ialah melayan apa kehendak Nabi SAW. Itu yang penting. Allah Alam Kak.
Saya minta maaf ya. Ustaz. Awal-awal tu ilmiah, hujung-hujung tu bebel sikit tu, biasalah tu. Ustaz, okey, Ya, ya, Kak. bila ada kematian kan, selalunya kan kita sepatutnya kita mensedekahkan doa atau mensedekahkan bacaan Al-Fatihah kan. Selalu kalau mana-mana kan Okey. kat WhatsApp group kan, bila ada kematian je Al-Fatihah Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca. Sebab kita pernah dengar ustaz kata sebenarnya si mati tu mengharapkan doa kita untuk meninggalkan beban Ya. kubur. Dia bukan mengharapkan sedekah. Sedekah tu tak tentu sampai dia, tapi doa tu memang dah ada dalil dia kan, macam Allah maghfirlahu warhamhu tu kan ustaz. So mana satu yang lebih afdal kita lakukan, sama ada kita baca Fatihah atau kita mendoakan jenazah tu ustaz? Yang paling baik memang mendoakan. Tapi tak adalah konsep mensedekahkan doa, Kak. Berdoalah. Tak ada konsep sedekah doa. Tak maksud Berdoa tu lebih penting. Doa sungguh-sungguh. Ya. Belum kita bincang lagi kesilapan dalam solat jenazah yang dilakukan sama ni. Itu biarlah. Sepanjang pula bebelan saya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu. Terima kasih pada Ma. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Sama-sama, alhamdulillah ya, kita beramalkan ya pesan kita tadi ustaz sampaikan tadi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kalau ada kematian, sedekahkan doa. Bacakan doa, bukan sedekahkan doa. Bacakan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bukan kita sedekah Al-Fatihah tu. Al-Fatihah dibaca. Macam-macam lah kan. Macam-macam yang orang sebut kan. So, terima kasih semua pada hari ini berkuliah sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi kuliah hadis kita bersama-sama Ustaz Zuhairi. Apa lagi ya? Kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh tanya dekat dalam grup lah ya. Okey, terima kasih Kak. Okay, sama Ustaz. Kita jumpa lagi saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih juga Kak Syida. Syah. Alhamdulillah. Kak Umi. Ada suara? Suara tak ada. InsyaAllah ya, kita jumpa lagi ya. InsyaAllah Kak Biha. Mak Fah. Kak Umi. Fiza. Suara Kak Umi tak dengar. Tajuk yang memang kena lah dan kita kan apa yang kita buat sampai kematian tu. Melayan kerana orang yang macam kan. So hari ni banyak kita dapat ilmu lah. So kita kena beramal lah. Terima kasih Kakak Maria. Mama Ustaz. Terima kasih Syida. Sama Mak Fah. Jumpa lagi insyaAllah ya. Kalau ada soalan kita boleh panjangkan dekat dalam grup lah. Saya rasa macam tak puas tentang soalan kat Ustaz ya. Ustaz cepat-cepat habis ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Saya endkan sesi untuk pagi hari ni ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa lagi insyaAllah.